Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada pagi ini, kumpulan kami akan menerangkan berkenaan dengan suatu projek, iaitu topografi pelan dengan menggunakan automation method. Topografi merupakan ciri fizikal semula jadi dan pembinaan kemudahan awam. Kerja-kerja survei yang berkaitan dengan topografi ini akan melibatkan beberapa proses daripada kerja lapangan sehinggalah menjadi sebuah pelan khusus yang diiktiraf. Di penghujung proses ini, pelan topografi dengan bersaiz A3 akan diperolehi, yang mana butiran di dalamnya telah lengkap seperti keadaan kawasan, contohnya pokok, jalan, parit, serta kontur. Topografi pelan akan dilakukan dengan kerja lapangan yang terdiri daripada 3 jenis kerja. Yang pertama ialah ukur melintang, kedua adalah ukur menegak, serta yang ketiga adalah ukur butiran. Ukur melintang dilakukan untuk memeriksa terabas kawasan tersebut dengan butiran bearing serta jarak yang diperolehi dengan menggunakan total station. Seterusnya, ukur menegak dilakukan untuk memperolehi ketinggian titik-titik di atas muka bumi dengan merujuk datum menggunakan alat automatic level. Dan kaedah yang terakhir adalah pengambilan data butiran pula dilakukan untuk memperolehi susunan fizikal kekal yang berkaitan dengan menggunakan total station serta mini prism. Automation method pula merupakan proses automatik peralatan seperti total station untuk memberikan data. Penggunaan software seperti Civil Design Survey dan AutoCAD akan digunakan untuk memproses data dan menjadikannya data yang betul dari segi keadaan fizikalnya serta ketepatan sebenarnya.
kita akan menentukan titik A, B dan C terlebih dahulu. Pastikan jarak A dan C adalah 50 meter dan titik B haruslah ditanda antara A dan C. Setelah itu, pasang alat total station pada titik A dan pastikan total station dalam keadaan rata supaya bacaan kita tepat. Prism pula dipasang pada titik C setelah dua-dua alat sudah dipasang. Total station yang berada di titik A akan mencerap prism di titik C dan ambil bacaannya. Setelah ambil bacaan A ke C, maka total station akan pindah ke titik B untuk mengambil bacaan A dan C. Ini adalah gambar rajah untuk DFT. Jika selisihnya kurang dari 0.005 meter, maksud alat total station itu dalam keadaan baik dan boleh digunakan. Jika ia lebih dari 0.005 meter, maksud total station itu dalam keadaan tidak baik dan perlu diservis. Kita tandakan dari titik A dan tarik pita ukur dengan ukuran 40 meter dan hujung 10 meter tandakan sebagai titik B. Setelah itu, tandakan stesen 1 di antara titik A dan titik B di mana jaraknya adalah 20 meter. Letak auto leveling pada stesen 1 dan staff letak di titik A dan B. Ambil bacaan pada staff pada titik A dan staff pada titik B. Setelah sudah mengambil bacaan, tarik pita dari titik B di mana ukurannya adalah 5 meter. Hujung 5 meter itu tandakan sebagai stesen 2. Setelah itu, ambil bacaan staff di titik B. Adalah gambar rajah untuk 2 backtest. Tahap yang baik atau normal, hasil dari pengiraan ujian pasak mestilah lebih kecil daripada 0.002. Jika hasilnya lebih besar dari 0.02, alat itu mesti diservis dan perlu diperbaiki. Hai, nama saya Wilfred. Pada pagi ini, saya akan berkongsi berkenaan dengan satu tajuk ataupun proses yang berada di dalam projek ini, iaitu Vertical Control Survey ataupun lebih dikenali sebagai ukur aras. Belum kita pergi dengan lebih lanjut, apakah itu ukur aras? Ukur aras merupakan satu proses kerja untuk menentukan ketinggian titik-titik di paras muka bumi dengan merujuk datum. Kalau berkaitan dengan kerja, sudah pasti peralatan khusus amat diperlukan untuk sesebuah kerja. Bagi kerja ukur ini, peralatan pertama yang digunakan adalah automatic level yang berkemampuan membaca sengatan pada alat staff dalam jarak yang tertentu. Seterusnya ialah tripod untuk mendirikan alat. Staff sepanjang 5 meter akan digunakan berserta dengan bubble staff untuk memastikan staff berada pada paksi yang menegak. Sebelum kita meneruskan untuk melakukan kerja ukur aras, kita perlu memahami terlebih dahulu akan konsep datum. Pertama ialah batu aras yang merupakan titik rujukan tetap dan kekal diketahui aras larasnya. Seterusnya adalah tanda aras sementara, yang mana titik rujukan aras laras yang dibina untuk kegunaan sementara di kawasan pembinaan sehingga pembinaan itu siap. Bagi contoh kali ini, kita akan melihat berkenaan dengan ukur aras bersiri. Di penghujungnya kerja ini, kita akan memperolehi pembukuan. Seterusnya adalah pengiraan aras laras, semakan aritmetik, serta ketepatan ukur aras. Bagi kerja ukur aras kali ini, saya akan menggunakan gambar rajah di bawah untuk membantu kita melihat dengan lebih terperinci berkenaan dengan prosedur kerja yang akan dilakukan. Yang pertama, alat aras didiri siap pada kedudukan yang selesa di I1 dan PB adalah 2.191 yang diambil daripada OBM, iaitu datum. Tapak staff berada
di atas OBM dengan staf dipegang secara tegak. Okey, langkah seterusnya, staf dipindahkan ke titik A dan selepas itu ke titik B dan bacaan pada kedua-dua kedudukan ini diambil dan diletakkan ke dalam bahagian pandangan antara, yang mana nilai ketinggiannya adalah 2.505 dan 2.325 bagi nilai ketinggian masing-masing. Okey, seterusnya adalah titik alih mesti digunakan untuk sampai ke titik D disebabkan sifat-sifat semula jadi keadaan tanah. Oleh itu, titik D alih dipilih di bahagian C. Staf dipindahkan ke C dan bacaannya diambil iaitu 1.496 meter direkodkan. Dan ini akan menjadikannya sebagai pandangan hadapan untuk bahagian C ini. Sementara staf berada di C, alat akan dipindahkan ke kedudukan yang lain iaitu di I2. Bacaan dibuat daripada kedudukan baru ke staf C. Bacaan pandangan belakang ini adalah 3.019 meter jika diambil pada kedudukan stesen baharu. Seterusnya, kita akan melakukan proses yang sama untuk bacaan antara, iaitu staf dipindahkan ke D dan E mengikut giliran dan bacaan yang diambil adalah 2.513 dan 2.811 meter untuk pandangan hadapan masing-masing. Seterusnya, E akan dijadikan titik antara yang lain. Akhir sekali, alat aras akan dipindahkan ke I3, yang mana bacaan untuk pandangan belakang bagi stesen ini dicerap pada E dan pandangan hadapannya adalah 3.825 yang dicerap ke arah TBM. Okey, kedudukan terakhir staf adalah di titik yang diketahui iaitu reduce levelnya. Ini adalah amat penting kerana kerja luar ukur aras mesti bermula dan berakhir pada titik-titik yang diketahui aras selarasnya. Jika sebaliknya, ini adalah mustahil untuk mengesan tikaian-tikaian dalam ukur aras. Okey, setelah prosedur kerja yang dilakukan telah mengikut spesifikasi yang dibenarkan, maka data-data yang kita perolehi akan dipindahkan ke dalam pembukuan. Okey, di dalam gambar rajah ini kita dapat melihat satu pembukuan yang lengkap yang telah dikira hasil naik dan turunnya dan juga hasil daripada RL. Pengiraan untuk naik dan turun ini bergantung kepada pandangan belakang. Sebagai contohnya, untuk 2.191 ianya akan ditolak dengan 2.505. Jika jawapannya diperolehi adalah nilai negatif, maka ianya akan berada di ruangan turun, manakala jika nilai yang diperolehi adalah positif akan berada di naik. Untuk kiraan ini, kita dapat lihat bahawa nilainya adalah negatif dan akan diletakkan ke dalam ruangan turun. Okey, setelah itu, nilai-nilai jumlah untuk pandangan belakang, pandangan hadapan, naik, turun, serta nilai terakhir untuk RL akan dikira dan ditolak mengikut semakan aritmetik. Semakan aritmetik boleh dilakukan dengan menolak nilai ataupun jumlah pandangan hadapan terhadap pandangan belakang. Begitu juga dengan nilai daripada turun akan ditolak dengan jumlah nilai yang berada
dan naik. Dan yang terakhir, untuk semakan aritmetik terakhir adalah nilai RL mula akan ditolak dengan nilai RL akhir. Untuk semakan aritmetik ini, ketiga-tiga nilai yang telah ditolak ini perlulah sama. Dan jika ianya sama, maka pengiraan yang berada di bahagian turun dan naik serta RL akan dikira sebagai pengiraan yang benar. Okey, untuk proses terakhir adalah berkenaan dengan kejituan bagi kerja ukur ini. Kita dapat melihat bahawa ianya akan menggunakan satu formula yang telah ditetapkan, iaitu tambah tolak 5 punca kuasa dengan N. N adalah berkenaan dengan beberapa kali pandangan belakang ataupun stesen dipindahkan. Untuk kali ini, stesen dipindahkan sebanyak 3 kali. Dan nilai yang diperolehi adalah sebanyak sengatan 9 mm. Okey, bagaimana kita ingin menyemak berkenaan dengan kejituan kerja ini dengan menolak hasil sebenar nilai TBM dengan hasil RL yang kita perolehi. Di dalam contoh ini, kita dapat memperolehi nilai RL adalah 48.701, manakala nilai asal bagi kedudukan tersebut adalah 48.71. Jika kita menolak nilai asal dan nilai yang diperolehi ini, maka nilai yang diperolehi terhadap hasil tolak ini adalah 0.009 dan ianya adalah sama dengan nilai yang boleh diterima untuk kejituan kali ini. Maka sebagai kesimpulannya, kerja yang dilakukan berada dalam kejituan yang telah dibenarkan.
saya akan menerangkan cara untuk menggunakan software CDS. Untuk permulaannya, kita install CDS di laptop ataupun komputer kita. Kemudian klik pada ikon CDS untuk masuk ke dalam software tersebut. Kemudian ke new untuk membuat new job menggunakan CDS. Kemudian akan keluar satu window untuk kita savekan file. Kita akan namakan file itu sebagai practical work. Kemudian kita tikkan kepada new job, kemudian tekan open. Kemudian satu blank screen akan keluar selepas kita klik open. Kemudian kita akan menggunakan TotalStation untuk memindahkan data-data ke dalam laptop ataupun ke dalam komputer. Untuk memindahkan data ini, kita memerlukan TotalStation, kabel untuk konekkan kepada laptop. Untuk sebelum itu, kita perlu memastikan setting di dalam TotalStation, yaitu menu setting parameter data communication itu sama dengan communication in di dalam software CDS. Apa yang perlu kita buat adalah kita memastikan baud rate adalah 1600, bit rate 8, stop bit 2, parity non, flow control adalah byline dan wait. Kemudian selepas selesai semua step melalui TotalStation, kita akan klik entry menu. Kemudian klik pada collect icon. Kemudian satu window yang bernama Untitled Comms 32 akan muncul. Di dalam window tersebut, kita klik pada setting, kemudian tekan communication in. Kemudian akan keluar satu input communication. Yang ini kita perlu samakan dengan yang telah kita buat di TotalStation tadi, yaitu parameter dia perlu sama. Selepas pastikan semuanya sama, kita tekan transfer. Kemudian pergi data to computer. Kemudian data-data akan transfer dari TotalStation ke laptop. Selepas menghantar semua data-data, akan keluar gambar seperti berikut. Data-data berikut di dalam window yang blank tadi. Kemudian selepas habis download data-data tersebut, kita pun namakan file itu sebagai raw amali 1. First of all, good morning to Encik Firdaus, our lecturer of Engineering Surveying 2. So before that, let me introduce myself first. I'm Clay Anak Robert. My registration number is 0501 and F2001. So today I will be going to present about procedure manual to process data by using CDS. So when you open the CDS software, will be going to show you the blank space here. So nothing here, right? So now click on new job. So before this, I was create a file on the scope. Before you do this work, right, you need to create first your files. Okay, so for example, I was create our file into the scope. Now find the file that you have been create before this. I was create our file is Amali for Amali Group 1 2020. Now open for this file. As you can see on the top here, that will be show you Amali Group 1 for 2020, right? So then I will write for our file name is Amali 1. So click on the new job for the first time of create, for first time for the create of the new work
for CDS. So then this is depends on you. If you want to create the date, so go on, but if you don't want to create a date, also it depends on you. So I will put for the date for today, that is 31 of July 2021. Then for the descriptions, if you want to write also, it depends on you, but but if you don't want to create the descriptions, it's also okay. But I will create for description. It is create for description, that is topography survey. Then click on open. Now here they will be going to show to you the blank space, right? The blank of paper here. Okay, for anomaly 1. Now pull down the entry menu, click on electronic stadia. Now on this screen, on my screen now, they will be going to show you for the field table selections. Make sure for the table selections, that is stadia, and the survey number is number 1. Now click on browse. Find out the file that have been given by your lecturer before this. That is file, the data that have been given. Okay, I have been placed it into practical anomaly 1. Now here, this is the file of the data. Click on the file, then click on open. Now click on open existing to proceed. So now here, that is show you the data on this table. Now here, see for the station 101, not station for 100, station for 101, and 80 or BS for 101. So I will going to change this coordinate and height of these values. So before this, our lecturer have been given us the coordinate and also the height values. Now to change these values, open on your this one, the coordinate and also the height of that have been given to you. So if you look in this coordinate and height values, they have 3 station here. Station 100, station 101, station 103. Now for station 101, copy copy for the first column, that is ST and nothing column. Okay, this one. Now open the file. 101, right? This is station 101, right? Take the values from station 101 for the ST column. Copy. Now paste on the station 101. Delete. Now copy paste in here. Now then for the nothing column, take the not. Now copy, then paste into nothing column, then paste. Okay, now as you can see on the table, there is a stations for 100, right? So here is in this coordinate and the height values, and this also have station for 100. So copy for these values from station 100 and put it on station 100 here for the ST column. Delete column and then paste. Then check for the nothing and then copy, paste into nothing column. Paste it. Then for station 103, look at the number 4, that is station for 101, right? So you need to change it to
101 to 103. Okay. Pick on the station values ST for 103, then paste it into here. Paste. Okay. Then copy, then paste here. So okay, before that, don't forget to copy the height also. Okay, for the station 101, copy for the height and then paste on here. For 100, copy for the height and then delete, paste in here. Now for station 103, copy the height and also paste in here. Make sure before you finish change the coordinate and also the height values, make sure you do for the double check whether the values and coordinate, the height or the coordinate is right or not. Okay, let me check first it is true or not, it's correct or not. So let's check. For station 101 is 206.3490.295. okay. For the thing, it is 451734137. For the height is okay, it's correct. For station 100, okay. Okay, for station 103 also, okay. So then you scroll down until found stations 100, until you found station 100. Here, station 100, equate the coordinate values and datum levels as above at station 100. Write the same coordinate and also the height values as same as you write on this below. Okay, as you see on the station 100. Okay, try send the coordinate and also the height. Okay, into here for 100, copy on these values. Now paste it into this one. Paste. Now for the nothing, copy, then paste. Paste. Okay. For the value, for the height is copy, then paste in here. Okay, do the double check again whether it's correct or not. For station 103, okay, this is correct. For the esteem column, for the nothing column is correct. Okay, then minimize. You click on options, and then option menu, and then select on calculate coordinate. Here. Then pull down option again. Click on show coordinate. Now they will be show you here the coordinate that have been calculated. Now pull the existing column. Okay, for the nothing column also you can pull it to see it clearly. Height. Okay, now this is the coordinate that have been calculated. Okay, the coordinate and height for each data are shown as below. This one. Okay, to show topography details graphically, pull down option, pull down the options again one more time, and then
click on store data in database. Then you minimize first the window. Okay, press Z, then E on the keyboard to zoom, and diagram have been shown to you. Okay, you can make it maximize it. Okay, you can see it clearly, right? The diagram now. Try to move it to the center. Now, to add string to the survey data, pull down the string menu, then click on add. Okay, as you see on the add string here, if you want to change the color, so you can change the color. As me, I want to change it into yellow. Okay, so now type on box for as you see here, there is a blank of box. There is yeah, now have on the box, right? So type on the box is 100, then write 101, 100, 102, then 103, then 104, 105, and then close to from traverse line point to point of the survey data. The last one is 100. Okay, but if you want to change the, okay, now you click on the finish, but now the line of the yeah, on the traverse here, that be change color to the black line, right, to the yellow line here, yellow line. Okay, after that, after the diagram have been shown, to create contour, click on contour menu here, and then select from model. Yeah. Okay, now then pull down on the contour again, then select for the calculate contour, and click on yes. So that is the result. If you want to zoom it, yeah, I can zoom it. Okay, then that is all from me. Thank you. Untuk kita mengekspor data ke AutoCAD, kita memerlukan untuk setting parameter. Pada mulanya kita klik pada parameter icon, kemudian akan keluar satu paparan window. Untuk pada sheet detail, kita namakan file tersebut sebagai kerja kita, iaitu mengikut kerja yang sesuai seperti amali 1. Kemudian di dalam ruang DWG kita tik 3D to WG. Kemudian kita ke seterusnya point param. Pada point param tersebut, klikkan tik pada point, height dan juga code. Jangan lupa tik pada point juga. Kemudian pada point selection tab kita tekan reset. Kemudian akan keluar satu paparan begini, dan kita tekan all, kemudian tekan OK. Kemudian pergi ke string param. Pada string param kita tik bearing dan juga distance. Seterusnya kita tik pada tab contour. Pada tab contour ini kita tikkan contour, smooth, major label dan juga minor label. Kemudian untuk mengeksporkan file tersebut kepada AutoCAD, kita pergi tekan kepada menu
export, kemudian ke WG, dan file tersebut akan menjadi file AutoCAD. Baiklah, selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada saya, Joy Jelamin, akan membentangkan bagaimana untuk edit dalam AutoCAD dengan plot menggunakan AutoCAD. So, pertama sekali sebelum kita mulakan kerja, pergi ke format unit, kita pilih decimal, precision, pilih 3 tempat perpuluhan, type, pilih degree minute second, lepas tu precision, degree minute second juga, clockwise, lepas tu direction, pergi north, ok, unit, ok. So sekarang ni adalah data yang telah kita dapatkan daripada CDS, mari kita export ke drawing ke DWG. Sekarang ni kita boleh mula-mula kita boleh padamkan dulu poin-poin yang kita tak perlu sangat. Kita boleh padam point layer ni, layer menopause, load, height, block definition 0. Okay, kita perlukan sekarang ni adalah code dengan points. Okay, so dia akan jadi macam ni. So langkah pertama, kita pergi ke layer property manager sebab kita dah buat layer baru. Kita buat layer baru, lepas tu kita beri nama jalan. Alright, kita bagi color dia, color merah lah biasanya. Jalan biasa orang bagi warna merah. So lepas tu kita tekan apply, tekan ok. Ok, tengok sini, pastikan dekat sini memang dia dah layer jalan. Ok, lepas tu kita klik icon polyline ni. Lepas tu kat sini kita sambungkan point-point tadi. So dah selesai sambung, kita akan sambungkan ikut macam ni. Jadi saya dah buat. So ini yang dah siap. So kita sambungkan ikut macam ni. So kita akan buat bukan setakat layer jalan lah, macam kolam kita buat layer kolam, kalau ada bangunan kita buat layer bangunan, ada tiang elektrik saya buat layer tiang elektrik dan segala layer yang diperlukan lah. Dan kita akan sambung point macam dalam gambar ajar yang saya dah buat ni. So sekarang ni kita dah siap sambung point. So sekarang ni kita kena buat dia punya frame. So untuk buat dia punya frame, pergi layer property manager sekali lagi. Lepas tu kita create lagi layer, kita beri nama dia frame. Ok, frame, bagi dia warna putih lah. Kita tekan apply, tekan ok. So terusnya sini kita pilih balik mana frame. Ok, frame. So terusnya kita tekan ni rectangle icon ni tekan ni, kita pilih mana-mana spot. Lepas tu kita pilih dimension, jangan pilih area, kita pilih dimension. Lepas tu type 420, enter, 297, enter. Ok, kita dapat satu rectangle. So kita bagi tepi ni dulu. Lepas tu kita highlight kan, tekan move, pilih mana-mana bucu. Kita bagi drawing kita dah buat tu dalam kotak ni. Macam ni. So lepas tu kita tekan lagi sekali border frame ni. Kita type offset. Kita bagi 10. Tekan enter, tekan ke dalam. So kita buatlah frame dia. So kalau dah siap frame dia, kita buat dia punya legend, north arrow. Lepas tu kejap saya tunjukkan ya. Bila dah siap semua tu, kita enablekan dulu layer dia. Keyframe, legend, buku,
Okey. So inilah hasil dia. Macam tadi kita buat frame, lepas tu kita bahagi lagi dekat tepi ni. Dekat sini kita isi maklumat yang kita perlu, tajuk pelan, nama ahli kumpulan, skala, tarikh. Lepas tu kita buat legend. Kotak ni untuk bangunan, kotak ni untuk manhole, garis ni untuk jalan. Lepas tu kita buat north arrow. So sampai sini dah hampir siap dah ni. So point yang kita tutup dulu layer untuk kosong, layer block definition, layer code, layer loads, layer point dengan layer PT. Kita tutup dulu, lepas tu kita pergi ke file, kita tekan plot. Okey. Lepas tu kita pilih dekat sini DWG ke PDF. So ni pilih ISO expand 420297 untuk size A3. Lepas tu tekan sini window. Lepas tu tekan window ni. Kita drag dari atas ni sampai ke bawah ni. Okey. Macam tak cun je. Sekejap. Lahir lagi pula. Okey. Lepas tu tekan center the plot. Fit to paper. Bagi landscape. Apply to layout. Kita boleh tekan okey. Lepas tu kita save. Contohnya topo. Okey. Set dekat desktop. Tekan save. So siap dah sudah. So seterusnya kita tutup. Kita boleh tengok. Okey, sini topo. Itulah cara kita nak upload dengan, so inilah hasilnya. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih sebab sudah menonton. Okey, kesimpulan untuk keseluruhan proses projek ini, pelajar dapat mencapai objektif kerana pelajar dapat melakukan kawalan mendata dan menegak dengan betul dengan menggunakan DFT dan 2-pack test sebagai langkah pertama untuk meneruskan tinjauan topografi. Seterusnya, pelajar juga dapat menggunakan kaedah tinjauan automasi semasa melakukan tinjauan topografi melalui rakaman dan memuat turun data di Total Station. Berdasarkan hasil, pelajar juga dapat mencapai objektif ketiga di mana hasil data diekspor ke DWG. Dan proses akhir setelah melakukan beberapa proses daripada software CDS ke software AutoCAD, kita dapat memperlihatkan satu pelan yang telah lengkap dengan keadaan ataupun ciri-ciri yang diperlukan. Okey, itu saja yang kami dapat kongsikan berkenaan dengan projek kali ini. Sekian, terima kasih.